Okey, kita nak terus bersama dengan bekas pemain kebangsaan Safi Salim untuk mengupas lebih lanjut tentang apa yang kita dah lihat di Dubai dengan keputusan 4-0 yang boleh dikatakan, yelah seperti yang kami katakan tadi, semua orang tengah marah ni. Tak puas hati lah, ramai tak puas hati lah Safi. Kecoh sekarang kan penyokong tak puas hati dengan Dipola. Tapi Safi, Malaysia satu je tau shot on goal semalam. Jadi wajar ke untuk menyalahkan semua ni kepada pemain naturalized je? Saya rasa tak patut dan tak wajarlah disalahkan kepada beberapa pemain. Kita kena tengok macam mana corak persembahan tim tu lah semalam. Dan memang sebenarnya mana siapa-siapa yang kecewa semalam tu, sebenarnya diorang tu harapan yang sangat tinggi kepada skuad Harimau Malaya. Ya. Terpedaya dengan projek naturalisasi sebenarnya, tapi tak mencapai apa yang diharapkan. Okey, maksudnya expectation tu mungkin terlalu tinggi atau belum lagi perlu diberikan perhatian untuk masa ni? Kena bagi peluang lagi atau macam mana? Saya rasa belum lagi. Pasukan Harimau Malaya, saya ikuti perkembangan mereka dalam 2 perlawanan sebelum ni, persahabatan. Keserasian tu masih belum 100%. Chemistry antara setiap pemain tu masih belum kuat sebagai satu pasukan. Dan sebab tu expectation terlalu tinggi, dan apabila keputusan seperti semalam yang kita dapat, so kekecewaan tu memang amat pedih dan senyum hanya pura-pura. Okey. Tadi kita dah tahu tentang apa yang pandangan you. Mungkin boleh sedikit Safi kongsikan, bagi Safi, taktikal yang digunakan oleh Cheng Ho semalam tepat atau Safi mengharapkan sebenarnya taktikal yang berlainan? Saya rasa apa yang ingin dirancang oleh Ketua Jurulatih adalah sedikit bertahan defensif kat situ. Tapi apabila pemain-pemain yang diturunkan tidak dapat memberi persembahan yang membaik, so saya rasa perancangan tu terencatlah. Dan persembahan dan keputusan seperti ini sangat tidak baik untuk moral dan pasukan. Yalah, jurang pun memang perbezaan ketara kan banding tahun ni dengan 2019. Okey. Saya nak sentuh tentang UAE tapi kejap lagi. Nak sentuh tentang skuad negara dulu kan Safi. On paper kan. Dan juga di atas padang. Memang on paper kalau kita lihat nama-nama player Malaysia semua power-power kan. Tapi ke atas padang memang kebanyakan mereka adalah daripada JDT. Pasukan yang terhebat di Malaysia, dan juga pemain-pemain yang paling shine sebenarnya daripada pasukan tersebut lah kan. Yelah, ada Syafawi. Betul kan. Tapi bila bersama dengan national team, mereka tak menyelah sangat. Jadi apa pandangan Safi tentang ialah patutkah kita mendapat player-player yang lebih minutes, mungkin lebih daripada pemain Terengganu atau dan lain-lain? Kena faham, perlawanan antarabangsa adalah satu perlawanan intensiti yang sangat tinggi. Dia bukan liga seperti Liga Malaysia kat kita. Liga Malaysia kita memang kita boleh akui JDT memang berada satu tahap yang lebih tinggi. Tapi bila masuk ke pentas antarabangsa, saya rasa permainan setiap individu harus ditingkatkan. Dan apabila ada pemain naturalisasi, extra effort daripada pemain naturalisasi itu sangat diharapkan untuk membantu pasukan. Okey, tadi Ed ada sentuh tentang defense. Sebenarnya saya menarik juga untuk kita nak tahu, mungkin Safi boleh bagikan sedikit gambaran. Sebenarnya bahagian pertahanan UAE ni boleh dikatakan bagus ataupun sebab saya ada terbaca media terbangsa juga ada komen tentang Ali Mahkut juga ada mengalami kesukaran untuk dia menjaringkan gol. Dia ada banyak chances tapi pertahanan kita juga sebenarnya work hard untuk menghalang Ali. Jadi mungkin Safi boleh bandingkan pertahanan Malaysia dan juga pertahanan UAE semalam. Pertahanan kita nampak lebih baik kerana kita banyak dapat terima banyak serangan. So nampak kat situ pergerakan Dion Cole dan Aidil dan Junior yang masuk.
dekat situ bermain bersungguh-sungguh untuk mematahkan serangan UAE. Bagi pertahanan UAE pula, kita tidak menyerang dan tidak mencipta peluang untuk menjadikan gol. Dan pertahanan UAE nampak lebih rileks dan tiada tekanan. Macam tak teruji sangat lah pun kan, kalau nak bandingkan dengan Malaysia. Dia punya ability sepenuhnya tidak diuji dengan serangan kita. So saya rasa susah kita nak bandingkan sama ada pertahanan UAE kuat atau tidak. Okey, sedikit sebelum Ed teruskan, saya nak tahu Safi setuju Dion Coles diturunkan first 11 semalam, pilihan terbaik? Saya rasa saya setuju dengan kalau corak permainan dia semalam masih boleh dipertingkatkan lagi. Tapi dia baru lagi kan, dia tak adapt lagi dengan tim. Baru 2 hari. Kesian juga, terus dah kena beraksi. Okey, lepas ni Malaysia akan jumpa dengan Vietnam tau. Jadi kalau dengan UAE ni pun Malaysia agak struggle. Dengan Vietnam, dia orang punya cara permainan lebih fast pace. Macam mana Safi? Apa yang perlu dilakukan kepada barisan kita ni? Sudah tentunya kita dah tahu sekarang ni, kita dah tahu apa kelemahan kita. Yang paling penting kita kuatkan bahagian tengah lah. So kita harus tutup bahagian tengah daripada membuat hantaran daripada pasukan Vietnam lah. Vietnam laju, memang fast. So kita kena memperkemaskan di bahagian tengah dan pertahanan. Kita kena compact. Jangan bagi mereka ruang untuk membuat larian di bahagian belakang pertahanan kita dan membuat hantaran. So saya rasa memang pasukan kita dari segi mental juga saya tak risau sebab mental kita untuk bertemu Vietnam kita tidak terlalu jauh, tapi kita boleh membuat sesuatu dengan pasukan Vietnam. Brandon Gan ketiadaannya itu memberi impak ke pada persembahan semalam? Sangat memberi impak sebab tak ada seorang player yang mempunyai karakter macam Brandon dalam padang. Dia membuat kerja kotor dalam padang tu, merampas bola, kejar bola pemain lawan. Tak ada orang yang macam tu semalam. So kita amat terasa kehilangan Brandon kan semalam. Okey, so mungkin ada nama yang Safi boleh utarakan untuk nak, kalau kita tukar Brandon, siapa lagi siapa boleh? Yang boleh saya rasa Azam boleh bermain dekat situ. Azam, Syamir juga boleh bermain dekat situ. Kalau digantikan Azam, Nazmi Faiz, Syamir dekat tengah tu, mungkin boleh memberi impak. Menarik. Sedikit sebelum kita berakhir, Safi nak komen sedikit mengenai kemasukan Syafiq dan juga Luqman Hakim. Setuju mereka bagi impak yang baik? Kita boleh tengok dengan kemasukannya Syafiq Ahmad tu, dia ada komitmen kejar sana, setiap bola dia kejar, nampak dia punya kesungguhan, karakter dia kat situ. Ini yang kita nak tengok daripada seorang pemain Harimau Malaya. Bukannya hanya berjalan kaki dan tidak ada rasa sesuatu apabila memakai jersey Harimau Malaya tu. Sepatutnya pemain macam Syafiq. Betul. Patut Semalam memang awal. banyak sekali kita dapat lihat di Twitter, di Instagram dan sebagainya yang berkongsi just walk in the park menuju kepada seorang pemain yang berjalan saja di atas padang tanpa ada effort untuk mengejar pihak lawan. Betul. Ramai yang kata malas juga. Betul ya. Mungkin kita tidak boleh terlalu menghukum dia hanya seorang. Mungkin ini pentas antarabangsa dia yang pertama, peringkat tertinggi mungkin. So saya rasa kalau dibagi peluang untuk perlawanan yang akan datang, rasa mungkin dia akan sedar, okey, saya dah buat kesilapan di masa lalu, so saya harapkan dia akan berubah untuk masa hadapan. Safi, sebagai pemain senior yang memang berpengalaman lah, especially dengan national team kan, apa nasihat yang Safi boleh berikan kepada pemain-pemain yang mungkin tidak menunjuk prestasi sebenar pada perlawanan semalam? Yang penting jangan putus asa. Perlawanan pertama kita kalah tu dah biasa. Kita kena bangkit daripada kekalahan. Ini sebagai satu wake up call lah untuk pasukan Harimau Malaya. Kena sedar sekarang ni
seluruh peminat Malaysia ni mengharap menaruh harapan yang sangat tinggi kepada pasukan Harimau Malaya. Betul. So saya yakin kita akan membuat sesuatu comeback pada 2 perlawanan terakhir nantilah. Okey. Itu yang diharapkan lah. Ya, sebab mereka ni boleh dikatakan macam sekarang ni hadiah lah untuk seluruh rakyat Malaysia yang sedang bersedih dengan COVID dan sebagainya kan. Ya, betul. Baik, terima kasih Safi. Terima kasih Safi.